الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita teruskan pengajian majlis ilmu kita dengan mempelajari salah satu cabang daripada ilmu fardu ain. Salah satu cabang daripada ilmu fardu ain iaitu ilmu fiqh. Jadi kita buka buku warna hijau ni, Safinatun Najah, buku surat 56. Saya asyik terlupa nak buka satu lagi kitab yang warna putih tu. Jadi insya-Allah minggu depan kita akan sambung kitab putih tu, adik ta'lim adab Ta'limul Muta'allim tu minggu depan ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 57, fasal ke-26. Syarat-syarat takbiratul ihram ada 16 perkara, iaitu jadi memandangkan sebelum ini Tuan Syekh telah pun menjelaskan, dia bukan menjelaskan, dia menyebut tentang rukun-rukun salat itu ada 17. Bermula dengan niat, berdiri, takbiratul ihram, baca Fatihah, disebut 17 jenis rukun-rukun di dalam solat. Dia hanya mention sahaja, disebut sahaja. Sekarang dia akan huraikan satu persatu tentang rukun-rukun solat tersebut. Pada kuliah yang lepas, kita telah selesai mempelajari rukun yang pertama dalam sembahyang, iaitu niat. Kita telah pun mempelajari bahawa niat itu terpecah kepada berapa jenis? Berapa jenis niat? Ada 3 jenis niat. Pertama, niat untuk salat wajib. Kena ada usolli fardha dengan waktu. Bila ada 3 ni, itulah niat untuk solat wajib. Arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, itu hukumnya sunat. Buatlah. Buat, memang kena buat sebab sunat kan. Tapi kalau tak buat, maksudnya sembahyang tak batal. Tu kalau sembahyang wajib. Bila kita sembahyang solat-solat sunat yang ada masa, ataupun salat-salat sunat rawatib qabliyah ba'diyah, maka kena ada 2 benda. Apa yang kena ada? Apa 2 benda yang kena ada? Usolli, lagi waktu dia. Usolli dengan waktu dia. Usolli ad-duha, usolli tarawih, usolli witir, usolli qabliyata zuhri, ataupun usolli zuhri qabliyatan, usolli ba'diyatal isya'i. Jadi kena ada usolli dengan masa tu. Masa tu kena mention. Sembahyang apa kita sembahyang ni? Witir ke, hajat ke, solat tasbih ke? Usolli tasbih. Jadi sembahyang sunat macam ni mesti kena ada 2 tu, usolli dengan yang tu. Dan niat jenis yang ketiga pula adalah kita nak sembahyang sunat sahaja, yang tidak terikat dengan apa-apa niat pun. Kita nak sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. 2 rakaat solat sunat. Dia bukan witir, dia bukan tarawih, dia bukan solat hajat, dia bukan solat duha, dia bukan tu, dia bukan ni. Apa bendanya ni? Solat sunat. Solat sunat mutlak 2 rakaat. Maka solat sunat ini yang perlu ada apa dia? Usolli sahaja.
Yang lain semua tak payah. Okey ya. Jadi ingat ya, 3 peringkat niat ni. Boleh ingat ni? Minggu depan saya tanya balik Okey. Orang pertama saya tanya Adam lah. Kalau tak dapat jawab, siapa tak dapat jawab dia kena belanja ustaz. Dapat jawab. Jadi rukun pertama dalam sembahyang iaitu niat. Kita dah clear. Ada lagi sikit lagi lah. Dan kita dah banyak kali sebut yang maksudkan niat yang rukun ini bukan niat yang kita baca dekat mulut ni. Bukan niat usalli fardal isya, usalli fardal isya, usalli qabla adh-dhuhri, usalli ba'da isya. Bukan niat yang disebutkan mulut ini yang dimaksudkan dengan rukun. Bukan itu. Yang baca dengan mulut itu hukumnya sunat. Dipanggil dengan talaffuz. Melafazkan niat itu hukumnya sunat. Melafazkan niat itu hukumnya sunat. Habis itu apa yang rukunnya? Yang rukunnya adalah niat dalam hati ni yang jadi rukun. Niat dalam hati itu yang menjadi rukun. Dan dia ada masa dia. Bila masa kena ada niat dalam hati? Iaitu ketika kita sedang bertakbiratul ihram. Allahu Akbar. Time Allah tu, antara Allah dengan Akbar, dalam hati kita tu ada niat. Allah salli fardhu zuhri akbar. Dia macam tu. Bukan niat dalam hati sebelum Allah, bukan niat dalam hati lepas akbar. Dia tengah-tengah itu. Allahu Akbar. Sebab itu kita tengok biasa orang akan panjangkan takbiratul ihram. Panjangkan takbiratul ihram untuk apa? Untuk kita niat dalam hati yang kita nak sembahyang sekian-sekian. Nah, mazhab kita, mazhab Syafi'i dalam bab niat dia keras sikit. Tapi itulah pengamalan kita dalam mazhab Syafi'i. Okey. Jadi niat dalam hati, waktunya adalah ketika sedang bertakbir, takbiratul ihram itu. Ada apa-apa lagi? Saya rasa clear lah ya. Setelah rukun pertama niat kita dah settle. Hari ini tuan Syekh dia nak menerangkan tentang rukun kedua pula. Apa rukun kedua dalam sembahyang? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Sekejap ya. Baik, pertama sekali takbir maksudnya apa? Apa maksud takbir? Allahu Akbar. Senang je kan? Senang kan? Okey. Ihram maksudnya apa? Wah, tadi senang. Takbir adalah Allahu Akbar. Betul lah tu. Ihram maksudnya apa? Kenapa takbir ini dinamakan dengan takbir ihram? Maksud ihram ni daripada sudut bahasa lah. Ihram ni maksud dia mengharamkan. Ihram mengharamkan. Kenapa takbir ini dipanggil takbir yang mengharamkan? Takbiratul ihram sebab apa? Yes. Ya, boleh jawab sebab sebelum ni saya dah pernah ngajar benda tu. Kan? Saya dah pernah sebut sebelum ni kan? Dipanggil takbir itu takbiratul ihram kerana dia mengharamkan beberapa perkara yang boleh dilakukan sebelum sembahyang. Sebelum sembahyang kita boleh makan. Tapi bila dah Allahu Akbar, boleh tak duk makan burger lagi? Tak boleh dah. Haram. Makan burger time sembahyang, saya nak tanya, apa hukum dia? Tak boleh maksudnya apa? Haram dan membatalkan sembahyang. Dia dua benda kat situ. Ada benda haram tapi tidak membatalkan sembahyang. Ada benda haram dan membatalkan sembahyang. Orang yang makan dengan sengaja time tengah sembahyang, hukum dia dapat dosa. Haram satu, kedua solat dia batal.
Kenapa hukum dia haram? Sebab apa, men? Sebab apa? Haram makan, minum, bercakap. Semua ni kenapa haram time sembahyang? Kenapa hukumnya berdosa? Kan senang kalau kita boleh makan, minum time sembahyang. Allahu Akbar. Ambil biskut, cecah kopi O, ngap makan. Sambil sembahyang. Kan bagus time sembahyang kita boleh cakap-cakap. Allahu Akbar. Dam, pagi tadi makan apa? Makan nasi lemak. Lah nasi lemak boring betul. Boleh pula sembang time sembahyang. Kan bagus juga. Soal dia kenapa haram makan, minum, bercakap semua dalam sembahyang? Kenapa? Sebab apa haram? Sebab itu bermain-main dalam sembahyang. Orang sembahyang ni maksud dia menghadap Tuhan. Salat. Salat. You nak makan, minum tu time waktu lain lah. Ini dah angkat takbir Allahu Akbar baru nak makan, minum. Oh, itu betul-betul, minta maaf lah, maksud dia kurang hajar dengan Tuhan. Cuba bayangkan kan, tiba-tiba kalau contoh Amin dipanggil jumpa dengan pengetua sekolah. Agak-agak depan pengetua sekolah tu boleh makan nasi lemak lagi. Kita berdiri depan pengetua sambil tu makan biskut. Okey tak? Bagus ke tak bagus duk makan biskut depan pengetua, dalam bilik pengetua? Tak bagus, macam itulah kalau orang berdiri depan Allah Ta'ala sembahyang, lepas tu duk makan, duk minum, bercakap. Sebab itu makan, minum, bercakap dalam sembahyang hukum dia haram. Kalau makan, minum, bercakap itu dah hukumnya haram dan berdosa. Petah lagi kalau main-main. Ada juga orang duk sembahyang main-main. Lagi berdosa hukum dia. Itu dah macam bermain-main dengan Tuhan pula. Sembahyang ni Allahu Akbar ni, sembahyang ni menghadap Allah ni. Oh, bermain-main. Tak boleh. Berdosa tu. Nanti Allah akan tanya tu. Jadi kenapa hukumnya haram makan, minum, bercakap, bermain, bergerak-gerak lebih daripada 3 kali? Semua tu hukumnya haram sebab apa? Sebab Allah nak ajar, engkau ni tengah sembahyang untuk aku, apa hal kau dah buat kerja lain? Kau tengah berdiri menghadap aku ni. Sembahyang ni Allah Ta'ala suruh kita buat, tujuannya adalah untuk ingat pada Allah. Tiba-tiba kita tak ingat pun Allah, kita duduk makan, minum, bercakap, main dalam sembahyang. Oi, marahlah Tuhan, marahlah Allah Ta'ala. Maka berdosa hukum dia. Dan membatalkan sembahyang orang yang buat apa yang kita sebutkan tadi. Kembali, kenapa takbiratul ihram dipanggil dengan takbir yang mengharamkan? Kerana bila takbir sahaja, haram makan, haram minum, haram bercakap, haram bermain, haram bergerak lebih daripada 3 kali dengan sengaja. Sebelum takbir itu kita boleh buat. Sebelum takbir kita boleh makan, kita boleh minum, nak main tak ada masalah, nak main phone pun boleh. Nak apa? Nak bergerak tak ada masalah. Tapi bila dah takbir Allahu Akbar, dah takbir itu ihram. Dia mengharamkan perbuatan-perbuatan yang boleh dilakukan sebelum sembahyang. Sama juga tuan-tuan. Kita selalu sebut masjid haram, masjid haram, masjid haram. Ya. Tadi saya sembang dengan Ustaz Mota tengah on the way nak pergi masjid haram. Ustaz Mota dia kena buat umrah 2 kali setiap minggu. Setiap minggu dia kena buat umrah 2 kali sebab ramai minta tolong dia buat umrah. Saya kata kenapa tak buat setiap hari? Dia kata takut nanti jadi kurus. Bukan senang. Letih umrah ni, nak tawaf, nak sa'i. Saya takut Ustaz Mota balik tu dia dah kurus macam Adam nanti. Dia orang tak kenal dia.
Rezeki lah ya, rezeki dapat duduk sana lama-lama, Masya Allah. Jadi Masjidil Haram, kenapa Masjid Haram tu dipanggil Masjid Haram? Masjid yang mengharamkan. Sebab ataupun Masjid Haram, tanah haram ya. Sebab tanah itu panggil tanah haram sebab banyak benda yang kita boleh buat di sini bila masuk tanah haram tak boleh buat. Bila masuk saja tanah haram maka banyak benda menjadi haram. Antaranya berburu. Kita kat sini boleh je berburu. Ambil senapang kan, cari kat KL nak cari apa tak. Maksudnya kat tempat lain kita boleh buru binatang boleh. Membunuh binatang boleh. Sembelih ayam ke apa benda ke boleh. Kita nak cabut tumbuh-tumbuhan ke sini hukumnya boleh. Masuk saja tanah haram, tak boleh memburu binatang, tak boleh bunuh serangga pun tak boleh. Orang yang membunuh serangga pun kalau di tanah haram dia kena bayar dam. Kalau dia memburu sampai ke tanah haram tiba-tiba nak memburu pula perangai ya tak? Duduk dekat Datuk Keramat dia tak nak memburu, sampai ke tanah haram dia nak memburu. Kena bayar dam. Mancing ikan kena bayar dam. Siapa yang mencabut tumbuh-tumbuhan di tanah haram kena bayar dam. Banyak benda-benda yang kita boleh buat di tempat biasa, bila masuk tanah haram jadi haram belaka, berdosa. Kita boleh ambil tanah-tanah, batu-batu, kita boleh bawa pergi mana-mana, tapi daripada tanah haram, haram hukum dia bawa keluar batu-batu dan juga tanah-tanah dia. Ada orang dia tak tahu pantang larang tanah haram, dia pergi, dia ambil tanah dekat Madinah, dia ambil tanah dekat Mekah, bawa balik Malaysia. Hukum dia haram. Saya pernah dengar memang ada orang pernah buat benda tu. Ini kalau tak belajar tak tahu. Dia ingat kononnya dia ambil berkat. Dia nak ambil berkat cara apa? Caranya dia bawa balik tanah. Tanah haram ni dia bawa balik ke Malaysia. Nak ambil berkat pula dengan cara macam tu. Hukum dia haram tuan-tuan dan puan-puan. Nabi tak bagi apa-apa batu bata, pasir-pasir dibawa keluar daripada tanah haram ke Malaysia. Termasuk nanti ada satu isu lah. Di Madinah, siapa-siapa pergi umrah, pernah pergi haji, mungkin dia pernah pergi tempat ni. Di kota Madinah ada satu kawasan nama dia Turbatus Syifa. Turbatus Syifa ni satu kawasan yang banyak tanah. Nabi SAW pernah mendoakan agar tanah itu dijadikan syifa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi berdiri di tanah itu, kemudian datang seorang sahabat menyatakan, "Ya Rasulullah, saya sakit sekian-sekian." Nabi ambil air liur Nabi cuik dekat tanah tu. Nabi pun baca doa, "Biturbati ardina wa biriqi ba'dina." Allah yashfi kullu amradina. Lebih kurang macam itulah. Dengan berkat air liur kami dan berkat tanah syifa kami, Allah akan sembuhkan segala penyakit kami. Nabi pun letak dekat tempat yang sahabat tadi sakit, terus hilang sakit dia. Berkat. Jadi tanah itu dipanggil ke kawasan itu dengan nama istilah Turbatus Syifa. Tanah syifa. So ada orang pergi ke kota Madinah, dia bawa balik Turbatus Syifa. Hukum dia haram. Habis macam mana kalau kita nak berubat dengan tanah yang Nabi doakan syifa tu? Takkan kita tak ambil berkat, takkan kita tak ambil peluang. Tanah tu Nabi pernah doa kan. Macam mana kita nak manfaatkan? Nak bawa balik Malaysia tak boleh, hukum dia haram. Saya pernah tanya soalan seorang guru saya. Guru saya kata, boleh ambil tanah tu, rendam dalam air. Lepas tu tapis, air tu boleh bawa ke tempat lain. Tanah tu kena buang balik dekat Madinah, tak boleh bawa keluar. Itu cara kalau bateri dah habis dah. Hello. Bismillah. Bateri dah habis. Itu cara kalau kita nak berubat dengan Turbatus Syifa. Orang kalau tak mengaji,
Dia pergi sana, dia ambil tanah tu masuk dalam plastik, dia bawa balik. Tak boleh. Hukum dia haram. Jadi banyak pantang larang dekat tanah haram ni. Dia bukan macam tanah Datuk Keramat dia dah. Tanah Datuk Keramat ni tak kisah nak buat apa buat dah. Itu tanah haram, banyak pantang larang dia. Saya pernah dengar satu kisah daripada seorang syekh. Dia cerita ada seorang orang soleh, seorang wali Allah, dia ada kasyaf. Dia pergi menunaikan umrah. Lepas selesai umrah, dia balik ke kampung dia balik. Malam dia sampai ke kampung tu, malam tu dia tidur. Tengah-tengah tidur, dia mendengar ada suara menangis. Dia pun cari, siapa dia menangis ni? Suara saya boleh dengar kot Dia pun cari, siapa dia menangis ni? Kucing ke? Orang ke? Dia tu cari. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Dia tu cari, siapa dia menangis tengah malam tu ni? Aku nak tidur pun tak boleh. Sekali dia cari, rupa-rupanya suara menangis itu datang daripada bawah selipar yang dia pernah pakai. Bawah selipar tu. Dia tengok apa hal ada bunyi menangis daripada bawah selipar. Dia terbalikkan selipar tu. Di selepar itu sebenarnya rupanya melekat tanah-tanah ataupun pasir-pasir time dia buat umrah tu. Jadi melekat dekat kasut dia. So bila bawa balik ke tempat dia, pasir-pasir itu dia menangis pada waktu malam. Dia pun pelik. Apa hal aku boleh dengar pasir ni menangis? Bila dia rujuk kepada orang alim menyatakan, sesungguhnya Nabi menjanjikan tanah-tanah dan batu bata di tanah haram Mekah dan Madinah itu takkan dijadikan sebagai bahan bakar api neraka. Sedangkan seluruh batu-batu, tanah-tanah, pasir-pasir selain daripada Mekah Madinah, semuanya digunakan sebagai bahan bakar pada hari kiamat nanti dalam neraka. Jadi bila pasir-pasir daripada Mekah Madinah ni dia dah terkeluar daripada Mekah Madinah, menangislah dia. Tuan-tuan tengok macam mana kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Mekah Madinah sampai pasir-pasir pun tak nak tinggalkan Mekah Madinah. Tanah dengan pasir pun tak nak meninggalkan kota Mekah Madinah. Ya. Jadi wali Allah ni bila dia tahu rupanya pasir tu menangis sebab dia dibawa keluar daripada Mekah Madinah. Jadi apa dia buat tuan-tuan dan puan-puan? Dia patah balik ke Mekah Madinah, dia buang balik pasir-pasir itu dekat tanah haram. Benda ni semua kena mengaji. Saya pernah jumpa seorang kawan saya. Dia ustaz, tapi bukan semua ustaz ni memang ada ilmu. Dia pergi Mekah Madinah. Dia pergi perkuburan Baqi'. Sampai di perkuburan Baqi', dia ambil pasir daripada perkuburan Baqi', dia masuk dalam plastik, dia bawa balik Malaysia. Kononnya dia kata dia nak taburkan tanah perkuburan Baqi' itu di perkuburan ibu dan ayah dia. Mudah-mudahan ada berkat, dia kata. Dan selepas itu dia dah bawa balik tanah Madinah tu daripada perkuburan Baqi' tu, tapi dia belum tabur lagi. Ditakdirkan oleh Allah dia belajar kitab. Ada satu kitab namanya kitab Muwatta' Imam Malik. Dalam kitab Muwatta' Imam Malik dia belajar hadis tentang larangan membawa keluar tanah dan pasir dan batu daripada Mekah Madinah. Baru dia tahu rupanya hukumnya adalah haram. Perbuatan dia tu haram sebab dia bawa keluar pasir daripada Madinah. Apa dia buat? Dan next year dia pergi balik ke Madinah semata-mata nak buang pasir tu. Semata-mata. Dia pergi umrah sekali lagi. Semata-mata niat dia nak buang tanah tu balik di perkuburan Baqi' di Madinah. Adalah hikmahnya juga kan. Dibawa balik. Allah Ta'ala nak takdirkan dia kena pergi balik tahun depan tu.
Kalau dia tak bawa balik pasir itu, maybe tahun depan tu dia tak pergi. Dia pergi balik tu sebab dia terbawa pasir tu kan. Dia sanggup pergi balik. Supaya untuk memulangkan semula pasir itu di kota Madinah. Jadi ceritanya, apa cerita tadi? Jadi tanah haram ni banyak benda-benda yang kita tak boleh lakukan bila berada di situ. Bukan suka-suka hati dah. Nama pun tanah haram tuan-tuan. Takkan samalah dengan tanah KKL ni Ada orang dia sampai ke tanah haram tu, dia relax, dia tak kisah, dia suka hati. Dia duduk tanah haram tu sama macam dia duduk KKL ni Oh tak boleh. Tak boleh. Ada seorang guru saya, dia pesan. Saya pergi umrah, saya call dia. Saya call seorang guru saya, syekh saya. Saya kata, syekh saya datang umrah. Dia pesan, dia cakap macam ni. Dia kata orang-orang al-arifin billah, para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah, mereka apabila pijak saja tanah haram, badan mereka akan menggigil kerana mengenangkan kebesaran, kemuliaan tanah haram itu. Badan dia menggigil. Sebab tanah haram yang begitu mulia, tanah haram yang begitu agung. Di Mekah ada Kaabah, di Madinah ada Raudah. Masuk tanah haram tu, badan menggigil, hati itu berdebar. Saya dengar syekh saya cakap macam tu, saya berdebar masa tu. Hari ni orang pergi Mekah Madinah, macam nak pergi melancong dekat Genting Highland. Dia relax, tak ada rasa apa-apa kan. Selfie sana, selfie sini. Pergi shopping, gelak ketawa. Itu di Mekah Madinah. Di depan Kaabah pun boleh gelak ketawa. Orang-orang saleh, orang-orang berilmu duduk depan Kaabah tu menggigil dia. Berpeluh dia orang duduk depan Kaabah. Ni Kaabah ni, Kaabah. Orang kita hari ni sebab ilmu tak ada punya masalah. Tanah haram tu dah serupa dengan tanah-tanah biasa. Jadi penting tuan-tuan dan puan-puan, mencari ilmu. Dengan ilmu itu mengajarkan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kenapa tanah itu dinamakan tanah haram? Sebab samalah macam ni takbiratul ihram ni. Sebab banyak benda yang tempat lain halal, bila sampai dekat tanah haram dia jadi haram, maka dipanggillah tanah haram. Sama juga bila kita pakai ihram, kita pakai kain ihram kan, kenapa dipanggil berihram ataupun dipanggil pakai kain ihram? Kerana bila pakai kain ihram itu ataupun bila niat saja niat ihram itu, banyak benda-benda halal bertukar jadi haram. Sekarang kita nak pakai minyak wangi boleh. Sekarang memanglah kita boleh pakai minyak wangi. Tapi kalau dah pakai kain ihram dan niat ihram, haram dah pakai minyak wangi. Haram, berdosa, kena bayar dam. Sekarang kita nak gunting rambut, nak gunting kuku, boleh, tak ada masalah, halal ya. Pakai kain ihram, niat ihram, haram gunting kuku, haram potong rambut. Jadi benda-benda yang halal sebelum niat ihram menjadi haram setelah kita niat ihram. Jadi sebab itu dipanggil dengan istilah ihram, mengharamkan. Semua cerita ni sebab apa tuan-tuan? Semua cerita ni nak bagi tahu kenapa takbiratul ihram. Faham ya? Yang mula-mula ni dipanggil takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar ni dipanggil takbiratul ihram. Takbir sebelum kita rukuk tu dipanggil apa? Allahu Akbar, kita rukuk. Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Lepas tu takbir lagi untuk sujud. Allahu Akbar, sujud. Bangun lagi Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Ini takbir apa? Ini bukan takbiratul ihram dah. Dipanggil dengan istilah takbir intiqalat. Takbir intiqalat. Apa maksud intiqalat?
takbir pindah. Kita nak pindah daripada satu rukun untuk rukun yang lain, dipanggil takbir intiqalat. Takbir apa, Adam? Apa dia? Intiqalat. Apa maksud intiqalat? Pindah. Jadi daripada berdiri kita nak pindah ke rukuk. Takbir Allahu akbar. Daripada rukuk kita nak bangun, samiallahu liman hamidah. Daripada i'tidal kita nak sujud. Kita nak pindah ke sujud, Allahu akbar. Daripada sujud kita pindah lagi duduk antara dua sujud, Allahu akbar. Daripada duduk sujud kita pindah lagi. Jadi perpindahan setiap rukun itu disunatkan kita membaca takbir, dinamakan takbir itu takbir takbir intiqalat. Tak apa, tak ada masalah. Rezeki orang boleh mengaji ni tuan-tuan dan puan-puan. Sekurang-kurangnya kita boleh sebut takbir intiqalat. Contoh Adam, Amin contohnya kan. Umur 15 tahun tu dia boleh sebutlah takbir intiqalat. Itu dah satu rezeki besar lah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh jumpa orang umur dah 70 tahun dia tak tahu apa benda namanya intiqalat ni. Itu takbir yang dia setiap hari buat dalam sembahyang. Dia tak tahu takbir intiqalat tu apa. Intiqalat tu pun dia tak boleh nak sebut. Orang mengaji, muda-muda lagi, tahulah. Oh, takbir intiqalat rupanya. Dia tahu dia. Rezeki orang mengaji tuan-tuan dan puan-puan. Sekurang-kurangnya tahulah apa maksud intiqalat. Apa beza takbiratul ihram, apa bezanya dengan takbir intiqalat ni. Paling sikit. Ni rezeki orang mengaji, ada ilmu. Walaupun tak banyak, sikit pun jadilah. Okey, sekarang dah nak masuk isyak dah pun. Sekarang kita nak tengok takbiratul ihram ni. Satu lagi. Yang dimaksudkan takbiratul ihram ni apa dia? Apa maksud takbiratul ihram ni tadi? Yang ni. Betul? Betul? Betul Salah. Maksud takbiratul ihram ni adalah ucapan Allahu Akbar itu. Bukan yang angkat tangan ini. Angkat tangan ni hukum dia apa? Sunat. Yang ni hukum dia sunat. Yang rukun ni, yang takbiratul ihram ni apa dia? Lafaz Allahu Akbar itu. Itu yang rukunnya. Bukan yang angkat tangan ni. Yang angkat tangan ni hukum dia sunat. Kalau kita datang berdiri nak sembahyang, kita berdiri nak sembahyang, Allahu Akbar, tak angkat tangan pun, sah ke batal sembahyang? Sah lah. Sebab angkat tangan ni hukum dia sunatnya. Yang wajib itu adalah lafaz Allahu Akbar, itu hukumnya wajib. Biar kita tahu beza dia. Angkat tangan sunat. Yang wajib itu lafaznya. Baik, kita cuba tengok laju-laju syarat-syarat kepada takbiratul ihram. Syarat dia tak banyak, ada 16 saja. Okey. Saya bacakan Syarat-syarat takbiratul ihram 16. Yang pertama, takbiratul ihram itu mestilah berlaku ketika qiyam pada solat fardu. Kalau kita sembahyang wajib, kalau sembahyang fardu, qiyam itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ini pun penting juga. Berdiri ketika sembahyang wajib, itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu lah. Berdiri untuk ketika solat sunat, hukum dia sunat, bukan wajib. Kalau saya boleh berdiri, saya memang boleh berdiri ketika nak sembahyang sunat, saya boleh berdiri. Tapi kalau saya nak duduk juga, sah ke batal sembahyang sunat saya? Tak sah. Hukum dia sah.
Wajib berdiri tu, hukumnya wajib berdiri tu adalah untuk sembahyang fardu. Ketika sembahyang sunat, kita boleh je duduk walaupun kita mampu berdiri. Dia macam ngada-ngada sikit lah. Boleh berdiri pun. Dia ngada-ngada juga nak sembahyang duduk kan. Hukum dia boleh, pun masalah. Bukan ngada-ngada pun. Memang itu hukumnya boleh. Contoh macam kita lah, kita letih sangat. Kita dah sembahyang isyak ni pun macam Nabi Tam dah kan. Lepas sembahyang isyak kita nak sembahyang sunat, tapi kita letih lah. Berdiri, tak mampulah nak berdiri. Bukan tak mampu, boleh je berdiri tapi letih. Boleh je kita sembahyang sunat ba'diyah isyak dalam keadaan duduk, hukum dia boleh. Walaupun sebenarnya kita boleh berdiri. Ni nak clear kan? Berdiri ketika sembahyang fardu, wajib kalau mampu. Berdiri ketika sembahyang sunat, tak wajib. Dia boleh duduk, walaupun dia mampu berdiri. Tinggal lagi para ulama kata, orang yang sembahyang sunat, duduk, dia dapat separuh pahala daripada orang yang sembahyang sunat berdiri. Dia dapat 50% saja. Contohnya, Adam sembahyang sunat berdiri. Saya sembahyang sunat duduk. Saya dapat 50% sahaja daripada pahala yang Adam dapat. Okey apa? Daripada aku langsung tak sembahyang. Berapa ramai orang dia kononnya letih, dia tak sembahyang langsung. Kalau you letih tak nak berdiri, tak apa sembahyang lah walaupun duduk, apa salah kan? Jadi, tengok di sini, takbiratul ihram itu mesti berlaku ketika berdiri ketika solat fardu. Itu satu. Syarat nombor 2, takbiratul ihram mestilah dengan bahasa Arab. Jangan pula tiba-tiba contohnya Amin kan. Contohnya Amin kata, alah boring lah, setiap hari baca takbir bahasa Arab je. Tukarlah ke bahasa Melayu. Dia pun sembahyang Allah Maha Besar. Batal. Salatnya batal sebab tak cukup syarat. Lagi power kalau di takbiratul ihram pakai bahasa Tamil. Kan? So tak boleh. Mesti lafaz Allahu Akbar itu mesti. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain. Mazhab Hanafi boleh takbir itu dengan bahasa lain. Kalau mazhab Hanafi boleh takbir pakai bahasa Parsi. Apa bunyi takbir itu saya tak tahulah bahasa Parsi. Dia kata, Ustaz, Ar-Rahman pun Allah juga, Ar-Rahim pun Allah juga. Semua Allah juga. Jadi kita tukarlah. Ar-Rahmanu Akbar, dia kata. Maksud dia sama tak? Maksud dia sama lah. Allah juga. Ar-Rahman Allah juga. Tapi hukum dia tak boleh. Mesti Allah. Pakai lafzul jalalah. Mesti pakai Allah. Dan takbiratul ihram itu mestilah lafaz akbar. Kan? Dia pergi tukar lagi. Allahu Arham. Allahu Akram. Allahu A'zam. Tak boleh. Allahu Kabirun. Tak boleh. Wajib menggunakan Allah. Wajib menggunakan akbar. Mestilah tertib antara dua-dua lafaz tersebut. Mesti Allah dulu. Lepas itu baru akbar. Jangan pergi bantai tukar pula. Akbar Allah, kata. Kan? Orang takbir macam tu, terkejut orang ke sebelah. Lagi-lagi kalau imam tu takbir macam tu, lari makmum. Imam aku ni dah gila dah kot, dia kata. Kan? Akbar Allah, dia kata. Buat terkejut orang. Jadi tak boleh diterbalikkan. Mesti Allah, mesti akbar. Settle. Nombor 6 penting.
Tidak boleh memanjangkan hamzah pada Allah. Macam mana panjangkan hamzah? Dia tak boleh baca Allahu Akbar. Tak boleh memanjangkan alif yang mula-mula itu. Tak boleh dia baca Allahu Akbar. Tak boleh. Kalau dia baca dalam keadaan dia tak tahu apa makna dia, dia tak tahu maksud dia apa, solat dia dipanggil batal. Kalau dia baca macam tu dalam keadaan dia tahu maksud dia, itu lari akidah dia. Akidah dia boleh lari. Sebab bila dipanjangkan kalimat alif itu, Allahu Akbar, maksud dia apa? Maksud dia, adakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, adakah Allah Maha Besar? Dia seolah-olah mempertikaikan, ya ke Allah Maha Besar ni? Jadi orang baca macam tu dengan keadaan sengaja. Dia sengaja, dia tahu dah maksud dia macam tu. Dia baca juga. Hilang akidah dia. Ya, boleh jadi kufur. Kerana seolah-olah dia mempertikaikan, betul ke Allah ni Maha Besar? Oh, lari akidah. Jadi tak boleh panjangkan Allahu Akbar kerana memberi maksud yang sangat teruk. Memberi makna yang terlalu teruk. Adakah Allah Maha Besar? Tak boleh. Syarat nombor 7, mestilah tidak memanjangkan ba pada lafaz akbar. Macam mana panjangkan ba? Kan? Dia baca macam ni. Allahu Akbar. Ba tu dia panjang. Bar. Itu pun hukum dia tak boleh. Barang siapa baca dengan sengaja, dia tahu maksud dia, lepas tu dia baca juga, hukum dia kufur. Kerana akbar, Maha Besar. Kalau akbar, maksudnya apa? Akbar, itu Maha Besar. Kalau dipanjangkan ba itu, akbar, maksud dia lain. Maksud dia apa? Maksudnya adalah gendang. Do you know what is gendang? What is that? Yes, yang kotak-kotak tu kan. Itu panggil gendang kan. Apa hukum dia seorang tu panggil Allah tu sebagai gendang? Boleh ke panggil Allah tu gendang? Tak boleh. Batal iman. Iman boleh batal, kufur. Jadi akbar tu maksudnya gendang. Maka maksud dia jadi Allah itu gendang. Kalau dia berdosa besar, berdosa. Sebab itu tak boleh panjangkan ba. Dia mesti Allahu Akbar. Depan-depan tak boleh panjang. Bar tak boleh panjang. Dua-dua mesti kena pendek. Jangan mensabdukan ba pada lafaz akbar. Maksud sabdukan ba ni macam mana? Allahu Akbar. Tak boleh. Dia sabdukan ba itu mesti kena bariskan sebelum ba. Maksud dia tak boleh baca Allahu Akbar. Akbar tak boleh, akibar tak boleh, akubar tak boleh. Tak ada orang pun buat macam ni kan? Tak ada kan orang baca macam ni kan? Jangan menambah waw pada yang berbaris mati atau waw yang berbaris antara kedua-dua kalimat tersebut. Ni apa maksud ini? Dia tak boleh baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tak boleh Allahu Akbar. Tak boleh. Dia Allahu Akbar. Beza tak Allahu Akbar dengan Allahu Akbar? Beza kan? Kalau Akbar tu ada waw, tak boleh. Hukum dia batal. Jangan menambah waw sebelum lafaz jalalah. Wallahu Akbar dia kata. Dia angkat takbir, Wallahu Akbar. Tak boleh. Dia mesti Allahu Akbar. Tak boleh tambah waw ke depan. Jangan waqaf. Muka surat 58
syarat ke-11. Jangan wakaf, iaitu berhenti antara kedua-dua kalimah takbir dengan wakaf yang panjang maupun pendek. Allah Akbar. Wah, lama pula dia berhenti kat situ. Nak berhenti buat apa? Nak berhenti untuk apa? Lafaz Allah dengan Akbar wajib bersambung, tak boleh terpisah dengan apa benda pun. Mesti Allahu Akbar. Dia tak boleh Allah Akbar. Tak boleh. Tak boleh berhenti. Nombor 12. Mesti memperdengarkan diri sendiri segala huruf takbiratul ihram itu. Jangan juga tuan-tuan dan puan-puan. Kita dah lama juga mengaji ni kan. Benda-benda basic sepatutnya kita dah settle. Jangan pula ada yang takbir. Tak boleh, hukum dia batal sembahyang. Kok ada lagi orang takbir? Tak boleh. Dia mesti Allah. Maksud dia kena lafazkan kalimat takbir itu ke peringkat telinga sendiri boleh dengar. Jangan kuat sangat sampai rumah sebelah boleh dengar. Cukup sekadar takbir itu dengar dekat telinga kita. Allahu Akbar. Cukup. Jangan kuat sangat menjerit sampai imam pun terkejut kat depan. Makmum buat takbir sampai imam pula terkejut kat depan ni. Jangan macam tu. Jadi jangan kuat sangat. Dan bukannya dibaca dalam hati. Dia mesti kuat sikit sampai kita sendiri boleh dengar. Allahu Akbar. Okey, cantik dah tu. Kita kena faham, kita dah sebut sebelum ni, rukun solat. Ingat lagi tak kod rukun solat? Dia ada kod dia untuk rukun solat ni. Ingat? Ke saya tak pernah sebut? Rukun solat kod dia 157. 157. Tu apa 157 tu? Nombor ekor. Jangan buat jadi nombor ekor pula. 157 maksud dia satu dipanggil rukun qalbi. Ingat lagi tak? Saya kata rukun sembahyang terbagi kepada 3 jenis rukun ya. Pertama rukun qalbi, dia ada 1. Kedua rukun qauli, dia ada berapa? 5. Yang ketiga rukun fi'li, ada berapa? 7. 1, 5, 7. 1 rukun qalbi, 5 rukun qauli, 7 rukun fi'li. Saya rasa saya pernah terangkan pasal benda ni. Betul? Okey Jadi kod dia 157. So 5 tu maksud dia rukun qauli, rukun yang wajib dibaca. Dibaca macam mana? Dibaca gerak mulut ke peringkat telinga boleh mendengar bacaan tersebut. Takbir, surah Fatihah. Apa lagi? Ya. Tahiyat akhir. Lafaz selawat, salam yang pertama. 5 ini mesti dibaca sampai kita boleh dengar dekat telinga kita sendiri. Jangan baca sampai telinga orang luar boleh dengar. Kita boleh dengar ni. Siapa yang baca dalam hati, orang kita ada yang baca dalam hati, dia senyap mulut tak bergerak. Sembahyang dia batal. Siapa yang membaca sesuatu dalam solat, dalam hati sahaja, sembahyang dia batal. Kecuali satu je, yang memang kena baca dalam hati. Apa dia? Niatlah, satu rukun tu je lah. Satu rukun sahaja yang kita baca dalam hati, niat. Semua bacaan lain mesti dilafazkan. Dilafazkan kecuali kalau dia bisu lah. Ya? Kalau dia bisu, nak baca macam mana? Memang kena baca dalam hati. Macam mana tak? Okey. Jadi nombor 7 berapa tadi? 12. Dah settle 12, 13. Hendaklah masuk waktu pada solat yang mempunyai waktu. Maksudnya adalah takbir Allahu Akbar itu mesti dah termasuk dalam waktu solat. Contoh, maghrib pukul berapa? 8?
8 lebih. Memang aku tahu 8 lebih. Maksudnya 8 berapa? Isyak, sorry. Isyak. 9 minit 8-9 minit. Dia dah sembahyang isyak, tapi di takbir Allahu Akbar itu 8 minit. 1 minit sebelum masuk waktu salat isyak. Jadi takbir itu 8 minit sebelum masuk waktu sembahyang. Dianggap takbir dia itu batal dan solat dia batal. Kerana waktu solat sebelum masuk lagi. Macam mana nak takbir untuk solat isyak padahal waktu isyak tak masuk lagi. Lainlah kalau dia nak sembahyang lain. Dia nak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu tak ada masalah. Dia nak sembahyang taubat, sembahyang hajat. Itu tak ada masalah. Sekarang dia nak sembahyang wajib. Tapi waktu untuk sembahyang wajib tak masuk. Tak bolehlah takbir lagi. Dah masuk waktu barulah boleh takbir. Saya nak tanya satu soalan. Ada orang ni takbir je. Allahu Akbar. Bila dia habis je takbir, masuk waktu sembahyang azan. Dia takbir dah. Allahu Akbar. Terus baru masuk waktu azan. Sembahyang dia batal ke sah? Sah ke batal? Kerana batal sebab takbir tu masih di luar waktu sembahyang. Dia dah takbir dulu, Allahu Akbar, baru azan. Jadi azan dia tu belum termasuk dalam waktu sembahyang lagi, dah terkeluar. Tak boleh. Lainlah kalau dia buat macam ni, Allahu Akbar. Bukan. Dah azan dah azan. Imam dah azan baru Allahu Akbar. Itu boleh. Allahu Akbar bau azan. Hukum dia tak boleh. Sebab takbir itu di luar waktu solat. Ini untuk solat wajib. Solat wajib yang adaan ya. Kalau dah memang qada, tu tak ada masalah lah. Dia dah terkeluar daripada waktu dah pun. Nanti kalau ada apa-apa tak faham, tolong bagi tahu, kita boleh huraikan balik, tak ada masalah. 13 pun settle. 14, mestilah berlaku takbirul ihram ketika menghadap kiblat. Dah berdiri menghadap kiblat baru Allahu Akbar. Jangan sambil takbir tu baru nak sambil menghadap kiblat. Dia duduk tepi ni, Allahu Akbar. Sambil dia takbir tu baru dia nak menghadap kiblat, hukum dia tak boleh. Jangan cacat satu huruf pun daripada hurufnya. Jangan salah sebutlah. Last kali takbiratul ihram makmum mestilah berlaku selepas takbiratul ihram imam. Jadi makmum hanya boleh takbir setelah imam selesai takbir. Saya nak tanya satu soalan. Kalau makmum dia rukuk serentak dengan imam, apa hukum dia? Makruh. Kalau makmum iktidal serentak dengan imam, hukum dia apa? Makruh. Kalau makmum sujud serentak dengan imam. Saya nak tanya satu soalan. Kalau makmum dia rukuk serentak dengan imam, apa hukum dia? Makruh. Kalau makmum iktidal serentak dengan imam, hukum dia apa? Makruh. Kalau makmum sujud serentak dengan imam, hukum dia apa? Makruh. Semua makruh. Kecuali kalau takbir, makmum takbir serentak dengan imam, bukan makruh. Batal terus. Satu-satunya rukun dalam sembahyang, makmum tak boleh serentak dengan imam. Itu rukun takbir. Yang lain pun tak boleh juga, tapi bukan batal lah. Hukum dia makruh lah. Itu kalau serentak. Kalau mendahului imam, itu lagi parah. Ada orang, imam tak rukuk lagi, makmum dah rukuk dulu. Itu power betul. Itu advance betul. Imam tak rukuk lagi, makmum dah rukuk dulu.
Imam tak sujud lagi, makmum tak dah sujud dulu. Kalau nak sangat laju, baik you jadi imam tu kat depan. Jadi kalau makmum mendahului imam, hukum dia apa? Hukum dia haram, tapi belum membatalkan sembahyang lagi. Kalau imam tengah baca Fatihah, makmum dah rukuk dulu. Allahu Akbar, dia rukuk dulu, makmum rukuk dulu. Hukum dia apa? Hukum dia berdosa, belum batal sembahyang. Batal sembahyang kalau makmum mendahului imam pada 3 perbuatan. Itu nanti kita akan belajar dalam bab solat jemaah lah. Dia complicated sikit lah. Yang penting, nak faham kat sini, makmum tak boleh serentak takbir dengan imam. Tak boleh. Batal. Tapi kalau serentak pada rukuk, serentak pada i'tidal, serentak pada sujud, hukum dia makruh saja. Serentak pada takbir, batal. Bukan makruh lagi dah, batal terus. Jadi kita makmum, sebelum kita nak angkat takbir, pastikan tengok imam dah angkat takbir belum. Imam dah angkat takbir, Allahu Akbar, baru makmum kat belakang boleh angkat takbir. Jangan imam baru nak angkat tangan. Imam baru nak angkat tangan, makmum dah takbir dulu. Allahu Akbar, dia kata. Imam kat depan ni terkejut. Siapa imam sebenarnya? Imam tu confused. Aku imam ke? Dia ni imam kat belakang. Jadi kena jaga. Jangan sampai makmum bertakbir mendahului imam atau serentak dengan imam. Dua-dua hukumnya batal. Selesai tuan-tuan dan puan-puan, syarat-syarat takbiratul ihram. Nanti kita akan tengok rukun yang seterusnya, syarat-syarat surah Al-Fatihah. Baik, apa soalan? Kalau ada, silakan bertanya. Bertanya soalan tak payah bayar. Free je soalan ni. Tanya je. Ya. Apakah hukum kalau takbiratul ihram sebut Allahu Akbar dalam hati? Dia tak keluar mulut pun. Apakah hukum bertakbiratul ihram dalam hati? Hukum dia, sembahyang dia batal. Sebab kita kata tadi, takbiratul ihram tu termasuk fi'il apa? Rukun apa? Rukun apa? Rukun qauli kan? Apa syarat rukun qauli? Mesti kena baca kat mulut. Tak boleh buat dalam hati. Tengok rukun fi'li, aku pun confused. Rukun qauli yang 5 ni mesti kena lafaz, mesti kena baca. Takbiratul ihram, surah Fatihah, tasyahud akhir, selawat pada Nabi dan memberi salam yang pertama. 5 ni mesti kena membaca. Membaca pada mulut. Mulut mesti kena gerak. Mesti kena keluarkan bunyi sikit. Keluarkan bunyi sikit maksudnya dengar kat telinga kita. Siapa yang buat mana-mana rukun qauli ni, mulut dia tak bergerak, dia baca dalam hati, batal sembahyang dia. Dia takbir dalam hati saja, batal. Dia baca Fatihah dalam hati saja, batal. Tasyahud ke ataupun dia bagi salam ke, batal. Mesti Assalamualaikum warahmatullahi. Mesti kena ada lafaz, mesti kena ada bunyi sikit. Clear? Tamam. Ada soalan lain? Kalau ada silakan bertanya. Soalan dalam tajuk lah ya. Jangan tiba-tiba terkeluar tajuk. Ustaz apa? Jangan ada yang keluar tajuk. Tiba-tiba lah Ustaz, apa hukum makan daging beruang Ustaz? Itu dah keluar tajuk sangat. Apa hukum makan daging beruang? Boleh ke tak boleh? Tak boleh? Daging beruang. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh? Ya ke? Confirm? Minggu depan kita sambung. Maksudnya soalan tu, yalah tanya pasal benda ni lah. Jangan tanya benda-benda lain. Tak ada soalan ya? Makcik-makcik ni dia sentiasa faham, clear saja. Itu yang tak ada soalan tu. Dia faham lebih daripada ustaz lagi. Tak apa, bagus. Sekurang-kurangnya ada wakil. Nasib baik kan. Orang yang banyak bertanya soalan ni, orang yang banyak tanya soalan ni,
Nanti dia boleh duduk sini, dia mengajar pula. Itu kelebihan orang banyak tanya soalan. Baik, itu saja ya. InsyaAllah kita jumpa nanti pada hari Khamis. Nanti kalau tak cukup tempat sembahyang, nanti kita sembahyang ke belah bawah sikit lah ya. Ni Pelamin ni dia akan sampai hari Sabtu nanti, sebab ada program. Siapa-siapa yang dulu tak sempat merasa naik Pelamin tu, boleh lah naik sikit. Ambil gambar sikit ke kan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.